الله بحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله على كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المذنبين الشاكرين الصابرين الوافين على الكافرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم تقبل منا صلاتنا وأعمالنا تامة واغفر لنا ذنوبنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ومن أحسن إلينا ولجميع المسلمين. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الله منكم. Bab yang ketiga, kezuhudan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu berhutang daripada seorang musyrik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang telah bertanya kepada Sayyidina Bilal, bagaimanakah keadaan perbelanjaan Rasulullah? Beliau menjawab, Rasulullah tidak pernah mengumpul apa-apa untuk diri baginda. Urusan perbelanjaan baginda telah diserahkan kepada saya. Keadaan perbelanjaan ini ialah seperti berikut. Apabila orang-orang Islam yang miskin datang, baginda akan berkata kepada saya, pergilah berhutang kepada sesiapa, kemudian berilah makanan kepada orang-orang miskin ini. Sekiranya sesiapa yang datang itu tidak cukup pakaian, baginda akan menyerahkan orang itu kepada saya, lalu saya akan berhutang dengan seseorang dan memberikannya pakaian. Demikianlah keadaan yang selalu berlaku. Pada suatu hari, seorang musyrik telah datang menemui saya. Dia telah berkata kepada saya, aku ada kesenangan dan kelapangan. Tidak payahlah engkau berhutang daripada orang lain. Apabila kamu ada keperluan, berhutanglah dengan aku sahaja.
Saya berfikir tiada yang lebih baik daripada tawaran ini, lalu saya pun mula berhutang dengannya. Apabila ada perintah Nabi, saya akan berhutang dengan si musyrik itu dan menyempurnakan perintah baginda. Pada suatu hari setelah saya berwuduk dan sedang bersedia untuk melakukan azan, tiba-tiba datang musyrik itu dengan beberapa orang lain, lalu berkata, "Wahai Habsyi." Saya pun berpaling ke arahnya. Tiba-tiba dia terus memaki hamu saya dengan membuka tuli. Segala bentuk makian yang terlintas diluahkannya. Kemudian dia berkata, "Berapa hari lagi yang tinggal pada bulan ini?" Saya menjawab, "Bulan hampir habis." Katanya lagi, "Ada 4 hari lagi. Jika semua hutang aku tidak dilansaikan sebelum genap bulan ini, aku akan menjadikan engkau hambaku sebagai ganti hutang. Engkau akan menggembala kambing seperti dulu." Setelah menggetak sedemikian, dia terus pergi. Sepanjang hari berlalu penuh dengan kesedihan dan kerisauan kerana memikirkan gertakan si musyrik itu. Selepas Isyak, saya pergi bertemu Rasulullah SAW bersendirian dan saya telah menceritakan segala yang telah berlaku. Kemudian saya berkata, "Tuan tidak mempunyai apa-apa untuk membolehkan saya berhutang dengan segera, dan saya sendiri tidak mampu untuk mengusahakan apa-apa. Dia akan menghinakan saya. Sekiranya Tuan mengizinkan, biarkan saya bersembunyi dahulu sementara menunggu Tuan menyediakan pembayaran hutang itu. Apabila Tuan menerima sesuatu dari mana-mana, maka saya akan kembali." Setelah bercakap demikian dengan Nabi SAW, saya terus pulang ke rumah. Saya telah menyediakan pedang, perisai dan kasut sebagai bekalan perjalanan. Kemudian saya terus menunggu malam menjelang pagi dengan rancangan. Apabila hampir pagi, saya akan memulakan perjalanan ke mana-mana. Menjelang subuh, seorang lelaki berlari-lari datang kepada saya lalu berkata, "Segeralah pergi berjumpa Nabi." Saya terus pergi berjumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya nampak 4 ekor unta yang syarat dengan barang sedang duduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah aku menyampaikan berita gembira kepadamu? Allah Subhanahu wa taala telah mengaturkan pembayaran hutang kamu. Saya serahkan unta-unta ini kepadamu dengan segala barang-barangnya." Ketua Puak Fidak telah menghantarkan unta-unta ini kepada saya sebagai hadiah. Saya telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lalu membawa unta-unta itu dengan penuh kegembiraan dan melunaskan semua hutang, dan kemudian datang semula. Sementara itu Rasulullah SAW terus menanti saya di masjid. Setelah pulang, saya memberitahu baginda, "Ya Rasulullah, syukur kepada Allah, Dia telah melepaskan Tuan daripada segala bebanan hutang dan sekarang tidak tinggal sebarang hutang lagi." Rasulullah SAW telah bertanya, "Adakah apa-apa lagi yang tinggal daripada barang-barang itu?" Saya menjawab, "Ya, ada sedikit lagi yang tinggal." Rasulullah SAW bersabda, "Yang itu pun engkau bagikanlah supaya saya mendapat ketenangan. Saya tidak akan kembali ke rumah selagi barang-barang itu belum habis dibahagikan." Setelah berlalu sehari suntuk, selepas selesai solat Isyak, baginda SAW terus bertanya lagi, "Barang yang masih tinggal itu telah dibagikan atau belum?" Saya pun menjawab, "Orang yang memerlukan tidak datang pada hari ini." Maka Rasulullah SAW berehat di masjid sahaja pada hari itu. Pada hari kedua, Rasulullah SAW telah bertanya lagi, "Beritahulah, apakah masih ada yang tinggal?" Saya telah menjawab, "Semoga Allah mengurniakan ketenangan kepada Tuan. Kesemua barang itu telah dihabiskan." Selepas itu Rasulullah mula memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bimbang kalau maut datang sedangkan masih ada barang-barang dalam milik baginda. Setelah itu barulah baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dan bertemu dengan isteri-isteri. Sedikit keterangan. Para ahlullah, yakni orang yang hampir kepada Allah, ingin supaya tidak tertinggal sebarang benda dalam bilik mereka. Maka apakah lagi yang hendak disoal tentang Rasulullah SAW yang merupakan ketua segala nabi dan mahkota segala wali? Kenapakah Rasulullah berkeinginan sedemikian? Supaya lapang daripada segala kesibukan dunia.
Saya mendengar daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai bahawa menjadi amalan Hadrat Maulana Abdul Rahim, apabila beberapa hadiah telah terkumpul, beliau akan membahagikan semua hadiah itu dengan bersungguh-sungguh. Sebelum meninggal dunia, beliau telah menghadiahkan semua pakaiannya dan barang-barang lain kepada seorang sahabat beliau yang khas, Hadrat Maulana Abdul Qadir. Lalu berkata, sekiranya aku memerlukan, aku akan pinjam daripadamu. Sementara itu aku melihat ayahku sendiri. Selepas sahaja solat maghrib, beliau akan membayarkan beberapa sahaja jumlah wang yang akan ada dalam miliknya kepada mana-mana si penyutang, kerana beliau berhutang beberapa ribu rupiah. Beliau berkata, benda inilah yang membawa perbalahan. Aku tidak suka untuk bermalam bersama benda ini. Terdapat banyak kisah seperti ini tentang Ahlullah. Walau bagaimanapun, tidak semestinya setiap orang syaikh mempunyai cara yang sama. Bentuk kehidupan para masyaikh ialah berlainan. Seumpama bunga dalam taman, setiap bunga ada kelebihan sendiri dari segi rupa dan keadaannya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat dari insyaAllah. Sebagai dengan kafaratul majlis dan suratul Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nak dengar lagi hadis lepas solat Isya secara live di surau atau masjid, boleh follow Pakcik Simple dan kita akan live setiap hari insya-Allah. Jika Allah izin, kita akan live insya-Allah. Jadi boleh share kepada sahabat-sahabat lain siapa yang nak dengar hadis-hadis secara live lepas Isya, boleh follow Pakcik Simple. Video ni boleh tengok kat YouTube Simple Humble. Logo macam logo kat baju Pakcik. Thank you pada semua yang stay tengok sampai habis. Okay guys, Pakcik terfikir Pakcik akan buat macam ni sambil-sambil kita balik rumah ni. Kita akan bincang balik hadis tadi lah. Bincang secara santai je. Maksudnya kita recap balik, recall balik dan ambil isi-isi penting lah. Ni Rasulullah SAW bila tahu ada harta baginda yang masih belum diedarkan, betapa risau yang